Assalamualaikum. Mana Amy? Tu Okey Ustaz. boleh. Boleh tak? Alhamdulillah. Okey, clear. Boleh. Okey ya. Saya ada juga. Ada dah, juga. okey. Tak tahulah sebab apa saya buka satu je. Telefon satu lagi di bawah ni. Tak buka pun live dua. Live dua. Nak buat je lah kan. Saya stand pada satu lah. Okey. Jadi mulai ini kita live pakai Facebook pula lah. Untuk boleh, Ustaz. Instagram tu saya cuma nak share sajalah. Saya share mana video ni kan, saya share ke Instagram. Jadi kita live di sini pula nampak lebih jelas sikit, besar sikit kan. Tu kan. Okey, sekali lagi ya, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seperti mana yang telah saya iklan tadi, kalau ikut tu jam 8.30 lah start, tapi rasanya dah lewat sikit dah, sebab biasalah permulaan kita nak live di sini ni, dia tak biasa lagi, dia jadi lambat sikit lah. Nak connect nak naik tu kan lambat sikit. Ini insyaAllah lepas ni insyaAllah lah kan, kalau lewat berapa minit dua tu tak apalah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang mana ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama kita follow live ni. Sebab apa live ini live majlis ilmu lah, antara majlis ilmu online yang kita adakan bermula baru ni lah. Jadi untuk perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita live ni kita nak ulang kaji lah buku ni. Yang ni kita panggil buku bacaan gharib, bacaan yang khusus di dalam Al-Quran. Terdapat ayat-ayat yang bacaan dia tu pelik-pelik sikit lah, yang mana kita kena belajar. Kita nak baca Quran ni kena belajar dulu. Jangan pakai baca macam tu. Dan belajar tu mesti kena ada guru lah. Jangan beli buku pakai baca, beli buku baca tak ada guru yang tunjuk. Jadi takut kita tersilap. Tersilap tak ada orang tegur. Bila kita berguru ni, kalau kita silap ada orang tegur kita. Tu beza dah. Baik, buku ni buku panduan panduan membaca Al-Quran. Panduan membaca Al-Quran Al-Karim ikut riwayat riwayat Imam Hafs. Kita di Malaysia ni ikut riwayat Imam Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Kemudian kitab ni disusun oleh Ustaz Zakaria Ahmad Al-Fatani. Muka surat apa Emir? Sambungan. Kita sambung balik pada muka surat 12 Ustaz. Muka surat 12. Baik, muka surat 12 berkaitan dengan Hamzah Wasal. Baik, Hamzah Wasal ni pun dia ada bab khusus dia lah. Yang mana ramai lagi yang tak erti ni. Ramai lagi yang tak erti. Kadang-kadang baca tu ikut sedap. Alham dia baca ilham, dia baca ikut dan lah, baris tu kan. Sekarang Hamzah Wasal ni dia tak ada baris. Khususnya Hamzah Wasal ini dia berada di awal lah. Bila tak ada baris tu kan dia kira ikut sedap mudah. Jadi kita nak baca tu Hamzah Wasal ni dia ada kaedah dah. Jadi kita akan bincang sedikit banyak lah pagi ni. Baik, kita tengok tajuk dia Hamzah Wasal lah. Hamzah Wasal pada huruf alif lam lah. Al lah. Pada lam ta'rif tu. Dia kita tengok bawah dia tu. Kaedah dia bawah dia. Okay, dia kata Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni bentuk dia macam alif lah. Bagi yang tak kenal lagi lah, yang kenal lah tak apa lah. Bentuk dia macam alif, di atas dia ada tanda tu. Setengah ulama dia kata tanda ni tanda kepala sad. Huruf sad kan dia macam dia nampak ni sad ni. Dia ambil kepala dia. Ambil kepala dia letak atas tu. Letak atas alif tu lah. Kemudian jadilah Hamzah Wasal, dia tak jadi alif dah.
Bukan, hamzah ni ada dua nah, hamzah qata'. Hamzah qata' biasa tu hamzah tu lah. Atau hamzah qata'. Ini hamzah wasal nama dia. Hamzah wasal ni bentuk dia nak macam alif. Sebab tu orang yang baru belajar Al-Quran dia kata alif. Bukan alif naknya. Hamzah wasal. Okey, jadi kita baca hamzah wasal. Macam mana nak kenal hamzah wasal? Hamzah wasal ialah hamzah yang gugur ketika wasal. Ketika wasal bacaan, hamzah wasal itu digugurkan. Maksudnya kita tak baca dah. Contoh dia di sini. Contoh dia hamzah wasal di sini, dia berada di tengah. Apabila kita baca, maka kita gugurkan bacaan dia. Kita jangan baca dah. Contoh dia alimul. Kita terus masuk kepada lam. Kita jangan baca alimu al. Jangan baca itu. Alimu il. Ilkal ulaka tak kira lah. Jangan barikan dia. Jangan barikan hamzah wasal sebab dia ada di tengah. Bila dia ada di tengah, kita gugurkan bacaan dia. Tu dia masukkan tu. Hamzah wasal ialah hamzah yang gugur ketika wasal bacaan. Wasal. Wasal tu wasal bacaan, sambung bacaan. Dan tetap. Tetap maksudnya dibaca. Kena tulis sikit, saya tak faham. Lagi. Hamzah wasal ialah hamzah yang gugur ketika wasal, yakni wasal bacaan, sambung bacaan. Jika sambung bacaan, hamzah wasal itu kita tak baca dia, gugurkan pada bacaan. Dan tetap yakni dibaca hamzah wasal itu bila ketika memulakan. Tu. Ketika memulakan bacaan dengannya. Bila kita nak mula hamzah wasal tu kita kena baca dah. Tu. Kemudian faedah maka hamzah wasal difathahkan, yakni dibariskan fathah, dibariskan di atas bila semata-mata pada al, pada ni lah alif lam ni. Al ta'rif, lam ta'rif. Kalau kita mengaji bahasa Arab, yang ni kita panggil lam ta'rif ni. Selepas hamzah wasal ni nama dia lam ta'rif ataupun lam ma'rifah. Yang tu kita kena belajar ilmu nahwu dah pula. Cuma kalau ni kita ambil nama ada sudahlah. Kalau nak tahu, nak lebih faham, lebih mendalam, yang tu kena mengaji satu bidang ilmu pula, ilmu nahwu. Jadi ni kan ilmu nahwu pening tak? Banyak benda nak kena tahu. Jadi kita tahu nama dia sudahlah. Jadi lam ni nama dia lam ta'rif. Jadi selepas hamzah wasal, kalau kita jumpa Al-Quran, selepas hamzah wasal ada lam. Lam itu kita panggil lam ta'rif. Jadi hamzah wasal itu kita nak baca baris apa? Baris fathah. Okey, baris fathah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, dalam suratul An'am, ini dia ambil surah-surah antara surah-surah pilihan lah. Padahal banyak lagi. Dalam Quran takkan nak buat semua je noh. Jadi 30 juzuk pula. Padahal kitab ni nipis je, jadi dia pilih-pilih ayat-ayat yang tertentu kan. Okey, yang pertama suratul An'am, ayat yang pertama. Okey, depan sekali ni. Ni. Hamzah wasal depan sekali ni. Jadi hamzah wasal ni tak ada baris. Ada baris tak? Tak ada kan? Kasrah tak ada, fathah tak ada, dhammah tak ada, fa tak ada. Jadi seperti mana yang kita baca bawah tadi hamzah wasal ni, kita nak mula dia, kena bariskan dia. Kita kena baca dia. Jadi dia tak ada baris, nak baca macam mana? Tak boleh nak baca lah. Lepas tu kita pakai kaedah. Kaedah dia, jika selepas hamzah wasal ada lam ta'rif. Ada lam. Lam tu kita panggil lam ta'rif. Maka kita kena bariskan dengan baris atas. Jadi baca alham lah. Jangan baca ilham. Jangan baca ulham. Salah lah siapa baca lain pada fathah, salah lah. Syarat dia selepas hamzah wasal ada lam ta'rif. Okay, kita cuba baca. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Bagaimana? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, alham. Okey. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 28. Ni. Baca lah, baca dengan fathah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Okey. Seterusnya surah Al-Baqarah
ayat 268 ni. Ash, baca ash dengan baca ish, dengan baca ush, baca ash. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Faqr. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Okey. Kemudian surah Al-Hajj. Surah Haji ya, Al-Hajj. Ayat 72. Ni kat depan ni. Anna, jangan baca inna, jangan baca unna, baca anna. An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru. An-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru. Kemudian surah At-Taubah ayat 67. Depan sekali. Semua duduk depan lah. Bagi saya kita nak mula dengan dia, mesti dia duduk depan. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Okey. Kemudian seterusnya suratul Hajj ayat 23. Okey, depan sekali ni hamzah wasal. Bariskan dengan atas. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Min pendek. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Okey. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Okey, seterusnya surat Taghabun. At-Taghabun ayat 18. Baik, yang ni saja hamzah wasal duduk di tengah. Yang ni semua duduk depan. Okey, bila hamzah wasal duduk tengah pula macam mana? Nak berakhir tak? Tak perlu Ustaz. Tak perlu. Jadi kita nak buat macam mana? Just kita masukkan terus ke lang kedua. Kita gugurkan. Hamzah wasal ni gugurkan pada bacaan. Jangan berakhir dah. Jangan baca alimu al-ghaib. Salah nah. Terus masuk kepada lam ni lah. Lam apa? Lam qamariyah. Lam ta'rif. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Apa? Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Baik. Jadi kesimpulan dia sekali lagi saya ulang. Jika selepas hamzah wasal terdapat lam, kita nak mula hamzah wasal itu mulakan dengan baris atas. Al. Mulalah ash, alladhi, anna, ash. Mula dengan al lah. A pula. Fathah. Kemudian kalau hamzah wasal tu duduk tengah macam ni, di pertengahan ayat, maka kita gugurkan dia. Jangan baca dah. Terus kita masuk huruf selepas tu. Lam. Alimul. Jangan baca baris hamzah wasal tu, jangan bariskan dia. Wallahu alam untuk inilah muka surat 12. Kemudian tengok muka surat 13 13. Muka surat 13. Baik, masih lagi dalam tajuk hamzah wasal, yang mana ramai lagi di antara kita yang tak erti lah. Kita kata tak erti lah senang. Tak faham, tak erti. Bila baca tu bila mula dengan hamzah wasal dia mintam baris atas lah, baris bawah. Dia ikut dah. Bila orang tanya sebab apa baris bawah, nak jawab tak erti lah pasal dia tak tahu. Kalau orang mengaji ni kurang-kurang dia tahu lah juga, tak ingat semua pun. Okey, dia kata hamzah wasal pada kalimah isim. Ni kat depan ni semua orang panggil kalimah isim. Nak tahu lebih lanjut pasal isim ke apa ke, kena yang tu kena mengaji ilmu nahwu pula. Suku pula kena mengaji. Dalam ilmu tajwid dia tak terang lah semua tu. Yang tu kena mengaji ilmu nahwu lah. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Yang tu kena mengaji dalam ilmu nahwu dengan sorab. Cuma kita nak ambil nama dia sudah. Nama sudah. Baik, di sini dalam ilmu nahwu dia panggil kalimah isim. Ibna, Smuhu, semua ni kalimah isim ni. Macam mana nak kenal apa semua tu, kena mengaji ilmu nahwu lah. Ilmu bahasa Arab. Okey, kita tengok kat bawah dah. Okey, dia kata apa? Hamzah wasal lah. Hamzah wasal ni macam mana? Bentuk dia macam alif tu lah. Macam dak bak tadi tu.
Bentuk dia macam alif. Di atas dia ada tanda kepala sad. Hamzah wasal pada kalimah isim. Yang tadi lah ni, semua ni kalimah isim ni. Semua ni kalimah isim. Dimulakan dengan kasrah. Dimulakan dengan baris kasrah. Ada pada 7 kalimah dalam Al-Quran. Kalimah isim yang hamzah wasal yang ada pada kalimah isim hanya ada 7 dalam Quran. Kalimah ismun ni, isim mana ni? Ibnun, ibnatun, imruun, imraatun, isnani, isnaini, isnatani, isnataini. Jadi mula dengan baris kasrah. Kasrah. Jangan baca asmun, jangan baca usmun, baca ismun. Ini pun samalah, ibnun, ibnatun, imruun, imraatun, isnani, isnaini, isnataini, isnataini. Jadi contoh dah ayat Quran ni lah dalam surah Ali Imran. Kalau kita baca surah Ali Imran, kita akan jumpa ayat 45. Ni. Jadi kita nak mula dengan baik kasrah. Sekali dia duduk bertengkar kita, dia kata sebab apa dengan kasrah Ustaz? Dia kata baris dhammah lah, dia kata. Saya tanya ada sebab apa baris dhammah, dia kata huruf ketiga baris dhammah, dia kata. Kan kaedah kita mengaji tu, kalau huruf ketiga baris dhammah kena mula hamzah wasal dengan dhammah. Kaedah tu betul, yang tak betul dia tu tak betul, dia silap faham. Masalah di sini kalimah isim. Ini kalimah isim yang kata huruf ketiga tu baris dhammah tu kalimah fa'il. Tu. Ini kalimah isim, dia tak sama macam kalimah fa'il. Jadi bila kalimah isim dia tetap dibaca dengan kasrah. Jangan baca usmuhul, salah Kena baca ismuhul. Okey, kita cuba baca tengok. Okey, baca dengan kasrah Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajiha. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajiha. Okey. Kemudian, yang ni pula macam mana ni? Duduk di tengah ni, macam mana? Yang ni kita terus sebenar kot. Dah ada sama macam yang tadi, Apabila hamzah, sebab tu kita kena ingat takrif. Apabila hamzah wasal berada di tengah, maka kita gugurkan. Yang yang kita jadi masalah kalau hamzah wasal duduk depan macam ni, depan macam ni. Kita nak mula dia tu. Barulah baris kasrah. Tapi dah dia duduk di tengah, kita gugurkan dia lah. Takkan nak macam wa ataina Isa ibn macam mana? Takkan nak baris kasrah sini? Tak boleh lah. Gugurkan. Terus masuk ba tu. Okey, kita cuba baca. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات. Faham kan? Cara kan? Bila duduk dengar jangan baca. Duduk di awal kena baca. Ikut kaedah yang ditentukan lah. Okey, seterusnya surah At-Tahrim ayat 12. Surah At-Tahrim ayat 12. Yang ni pun duduk di tengah juga. Hamzah wasal duduk di tengah, jadi gugurkan. Jangan baca dah. Okey. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فرجها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. Okey, yang ni pun tengah juga. Semua bila tengah gugur tak payah baca dah. Terus masuk kepada huruf sukun selepas dah. Ini surah An-Nisa ayat 176. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht. Ustaz, yang ni tak nak kena bunyi macam mana Ustaz? Ukht. Bunyi sifat dia. Ukht.
Mana? Ukht. Dia sifat dia hams kan berangin. At kan. Ukht. 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 Kha dulu, bunyi kha dulu. Ukht. 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 Bayang. Kalau kita tak bunyi langsung, seolah-olah kita buang ta tu, tak boleh. Bila kita buang ta, dia jadi lari dia punya apa? Maksud dia, makna dia lari. Kalau sengaja tak boleh lah. Kesalahan besar. Jadi kita kena bunyi juga ta ni. Ukht. Ukht. Sikit lah, jangan ukhtu. Tu jelas sangat. 1/3 saja. Ukht. Ukht. Cuba. Inimru'un halakat. Ru'un. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukht. Okey, sebentar ni saya nak share dekat ni, kat grup-grup Ustaz. Okey. Okey. Yang seterusnya surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 30. Okey, yang ni hamzah wasal di depan. Bila di depan kita kena mula dengan baris apa? Ni? Kasrah. Sebab kalau orang tanya sebab apa mula dengan kasrah ni? Jawab je lah. Sebab dia adalah kalimah isim. Sebab dia adalah kalimah isim. Bila kalimah isim kena mula dengan kasrah. Kasrah. Okay, sebentar Aminah. Sebentar. Okey, Ustaz. Okey. Jadi bila hamzah wasal berada di tengah, maka kita gugurkan bacaan dia. Tapi bila hamzah wasal duduk di depan ni, kita kena mulakan dengan baris kasrah. Sebab apa baris kasrah? Sebab ni adalah kalimah isim. Kalimah isim kena mulakan hamzah wasal ni dengan baris kasrah. Okay, kita cuba baca surah Yusuf ayat 30. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Cuba Amin. Imra'atul azizi tura'i. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Okey. Seterusnya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 106. Surah Al-Maidah ayat 106. Okey, kita mulakan dengan kasrah nah. Hamzah wasal ni mula dengan kasrah. Kalau orang tanya sebab apa? Sebab kalimah isnani adalah kalimah isim, bukan fi'il. Okey. Ithnani dawa adlin minkum. Sebab Ithnani dawa adlin minkum. Okey, seterusnya. Baik. Jadi hamzah wasal ni berada di tengah. Nak baca dah Amir? Nak baca dah? Tak perlu gugurkan. Gugurkan. Bila hamzah wasal duduk di tengah macam ni, tak perlu baca lah. Kita gugurkan hamzah wasal ni. Yang baca ketika dia duduk di awal macam ni. Ada awal baca, duduk di tengah jangan baca. Okey, kita cuba baca ni surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 11. Okey, kita cuba baca. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha. Cuba. Sulusa. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn. Dengung. Nisa'an. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha. Jadi masuk fawqas. Hamzah wasal ni kita gugurkan. Gugurkan. Baik, kesimpulannya. Okey. Sekali lagi kita baca bawah ni sebab penonton ada yang baru masuk. Baik, dia kata hamzah wasal pada kalimah isim dimulakan dengan kasrah. Maksudnya isnani, atas tu semua kalimah isim lah tu. Ada pada 7 kalimah dalam Al-Quran, kalimah isim ada 7 kalimah. Baik, kalimah dia ismun. Maka hamzah wasal tu baca dengan baca dengan baris kasrah. Ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imra'atun, isnani, isnaini, isnatani,
Isnataini. Semua tu kalimah isim lah. Ada 7 dalam Quran. Jadi kena barikan dengan kasrah. Jangan baca dengan dhammah, jangan baca dengan fathah. Satu lagi boleh, Amir? Satu lagi nak? Boleh Ustaz? Okey. Sebab lepas ni anak saya nak PTPR pula. Okey. Okey, seterusnya muka surat 14. Okey, dia kata hamzah wasal. Hamzah wasal masih lagi dalam bab hamzah wasal, yang mana ramai tak erti ni, baca ikut dan. Hamzah wasal pada kalimah fi'il. Yang tadi kalimah isim. Yang ni kalimah fi'il pula. Nak tahu mana kalimah tu fi'il ke isim? Makna dah. Antaranya kita nak tahu tu makna lah. Kalau di sini contoh dah. Idhabu. Maksud dia apa? Pergilah olehmu. Pergi itu perbuatan. Dalam bahasa Arab panggil fi'il. Asal dia zahaba, asal dah. Pergi. Jadi, idhabu ni fi'il amal. Yang tu kena, bab tu saya kata. Kita nak tahu lebih mendalam tentang fi'il, isim ke, huruf ke, yang tu kena mengaji ilmu nahu, kena mengaji ilmu tu pula. Tapi untuk tajwid ni kita ambil nama dah sudah lah. Nama dah sudah. Ni kalimah fi'il, idhabu. Baik. Pada kalimah fi'il, kena baca baris apa ni? Kita tengok kat bawah. Pada kalimah fi'il, tengok bawah dah, kaedah dah. Hamzah wasal. Hamzah wasal pada fi'il. Sebelum kita nak barikan hamzah wasal tu, kita kena cam dulu kalimah tu kalimah apa? Ini fi'il. Kita kena tahu lah. Isbih ni fi'il, semua ni fi'il. Hamzah wasal pada fi'il, pada kalimah fi'il dikasrahkan. Maksudnya dibaca dengan baris kasrah hamzah wasal tu. Hamzah wasal tu dibaca dengan baris kasrah. Bila tu? Jika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasrah. Jadi kita nak bariskan hamzah wasal tu, kita kena tengok huruf yang ketiga pada fi'il tu, pada kalimah fi'il tu. Kalau huruf yang ketiga pada kalimah fi'il itu baris dia fathah atau kasrah, maka hamzah wasal tu kena baris dengan kasrah. Mana? Tu kaedah yang ketiga lah. Ketiga. Yang pertama tadi hak lain, yang kedua tu hak lain pula. Ni yang ketiga. Kaedah dah hamzah wasal pada fi'il dikasrahkan, dibaca dengan baris kasrah bila jika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasrah. Okey, kita tengok contoh. Okey. Nampak tak sini? Di sini. Tengok huruf ketiga dah baris apa? Huruf ketiga dah ha. Jadi ha ni baris apa? Baris fathah, baris atas. Jadi bila ha ni baris atas, baris fathah, maka kita nak mulakan hamzah wasal ni dengan baris kasrah. Kena mula dengan baris kasrah lah. Dia tengok huruf ketiga pada fi'il tu. Pada kalimah fi'il ni, kalimah fi'il. Tengok huruf baris yang ketiga. Baris huruf yang ketiga. Sekali dah. Baris huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga ini baris dia fathah macam di sini ataupun baris dia kasrah, maka kita mulakan hamzah wasal itu dengan baris kasrah. Jadi di sini kasrah lah. Okey, kita cuba baca surah Yusuf ayat 93. Idhabu biqamisi hadha. Faham ya? Idhabu biqamisi hadha. Okey, yang seterusnya surah Yunus. Surah Yunus kan? Yasin. Yunus dah. Ini kan Yasin. Yasin. Astagfirullah. Yunus dah. Tak nampak. Yasin, surah Yasin ayat 21. Baik, di sini mana ada huruf ketiga Amir? Mana ada? Rubba, B. Ni saya rasa ramai yang masih tak nampak. Dari segi Zuhir nampak ba. Padahal bukan ba huruf ketiga ni. Oh, ta. Di sini nampak tak ta ni? Nampak tak ta ni ada apa? Ta ni ada satu kan? Tapi ta ni tanda apa? Ada syaddah kan? Syaddah ini menunjukkan ta itu asal dia ada dua. Betul tak? Ta yang pertama sukun, ta yang kedua baris atas. Jadi huruf yang ketiga ta yang kedua tu lah. Itta kan? Bukan ba ni. Ba ni huruf yang keempat dah. Tapi ramai yang keliru di sini. Bila kita tanya huruf ketiga huruf apa, dia kata ba. Jadi sebelum kita nak jawab tu kita perhati dulu. Di sini yang huruf yang ketiga adalah huruf ta. Ta yang pertama mati, ta yang kedua baris di atas. Jadi huruf ketiga ta lah. Ta tu baris atas. Bila ta tu baris atas, huruf ketiga hamzah wasal kena mula dengan kasrah.
ittabi'u. Jangan baca attabi'u. Jangan baca uttabi'u. Salah. Okey, kita cuba baca. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Cuba. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat 61. Tengok. Okey. Huruf ketiga di sini baris apa? Apa huruf apa, Emil? Huruf ba berbaris kasrah. Huruf ba lah kan? Baris kasrah. Jadi baris kasrah, hamzah wasal nak mula dengan baris Kasrah. kasrah. Sebab dia kata kalau huruf ketiga baris kasrah ataupun fathah, hamzah wasal mula dengan kasrah. Jadi ni kasrah lah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Cuba. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey, seterusnya surah apa ni? Sad ayat 17. Okey. Ni semua ni kalimah fi'il semua ni. Kalimah fi'il, kalimah fi'il, kalimah fi'il. Makna dia, terjemahan dia adalah perbuatan. Isbir, sabarlah olehmu. Sabar. Sabar tu perbuatan juga. Sabar. Ni musim Covid ni, sabar. Sabar. Tu. Perbuatan lah. Termasuk kalimah fi'il. Jadi kalimah fi'il ini baris yang huruf yang ketiga baris apa? Baris kasrah, iaitu ba. Ba ni huruf ketiga baris kasrah. Maka hamzah wasal kita mula dengan kasrah. Okey, cuba baca. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud. Ba. Isbir ala ma Tepat. Tepat. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud silap. Daud. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud. Okey. Seterusnya surah Hud. Surah Hud ayat 115. Okey, yang ni macam mana pula Amir? Yang ni kita gugurkan Ustaz sebab di kalimah di tengah kalimah. Ya. Yang ni hamzah wasal di sini kena gugurkan. Jangan baca wa isbir, wa asbir. Lagi tak boleh lah. Jangan bariskan hamzah wasal di sini. Hamzah wasal kena gugurkan pada bacaan. Sebab dia duduk di tengah. Yang kita baca hamzah wasal tu apabila dia duduk awal sekali, kita mula dengan dia. Barulah kita bariskan dia. Kalau dia duduk tengah macam ni, jangan baca gugurkan. Terus masuk kepada sok ni. Okey, kita cuba baca. Ustaz, tak nampak waw Ustaz. Waw Boleh? tak nampak. Kelindung. Waw tak nampak? Waw tak Ni? nampak. Nampak? Okey. Okey. Nampak lah? Nampak. Okay. Wah, line kot. Line je. Okey. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Cuba Amir. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u Jadi wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. okey, seterusnya surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 11. Ayat 11. Baik, yang mana sedang menonton live ni minta tolong share lah. Minta tolong share dan tag nama kawan-kawan lah. Yang mana yang baru nak mengaji Quran tu ataupun yang tengah duk mengaji, minta tag. InsyaAllah lah majlis online kita ni, majlis ilmu kita ni insyaAllah bermanfaat. Yang mana tak tahu jadi tahu, yang tahu bertambah tahu insyaAllah. Sama-sama lah kita belajar Al-Quran lah. Okey, seterusnya hamzah wasal berada di tengah. Hamzah wasal berada di tengah. Kan? Macam mana nak buat Amir? Ya Ustaz. Macam Yang ni kita gugurkan juga Ustaz. Gugurkan juga. Kalau orang tanya sebab apa? Sebab dia duduk di tengah lah. Itu jawapan lah. Okay, kita baca terus. Surah Fussilat. Thumma istawa ila as-samaa
وهي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Okey. Dukhan sekali lagi. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Iwahiyya dukhan sekali. وهي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Okey. Yang terakhir surah Haji, Al-Haji ayat 5 lah. Okey. Yang ni huruf ketiga, huruf apa Amir? Ketiga. Huruf ta. Ta baris apa? Ta baris apa? Fathah. Jadi kita nak mulakan hamzah wasal dengan baris kasrah. Tu. Sebab huruf ketiga pada fi'il baris atas. Okey, kita cuba baca. Ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Cuba. Bahij. Ihtazzat wa rabbat wa ambat. Warabat. Ihtazzat wa rabat. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Zaujin bibir rapat iklak sini. Tukarkan sebutan tanwin kasratain kepada sebutan mim. Rapatkan bibir dan dengung. Min kulli zaujin jin. Dua angkat. Okey. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Okey. Jadi sekali lagi kita baca sekali lagi bawah ni. Hamzah wasal, dia kata hamzah wasal pada fi'il, pada kalimah yang menunjukkan fi'il dikasrahkan. Jadi hamzah wasal itu kita baca dengan kasrah. Bila? Jika huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasrah. Contoh dah bincang yang tadilah. Baik, itu kalau hamzah wasal berada di awal kita nak mula. Tapi kalau hamzah wasal berada di tengah macam ni, kita gugurkan bacaan hamzah wasal tersebut. Baik, alhamdulillah. Jadi tanda di sinilah. Tanda itu admin. InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian yang mana ikuti live tu, saya ucapkan terima kasih dan minta tolong share agar ramai lagi yang boleh join. InsyaAllah kelas kita ni kita buat setiap hari lah. Kalau tak ada apa-apa setiap hari. Kalau Emil ada urusan tak apalah. Kita cuti lah. Ikut. Kalau tapi InsyaAllah jam tu lebih kurang selalunya pukul 8.45, pukul 9 macam tu. Tapi hari ni kita mula awal sikit. Sebab saya kelas kanak-kanak tak ada di sini hari ni. Saya buat baca Yasin lepas maghrib nanti. Jadi tak ada lah, pagi petang tak ada. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang mudah-mudahan apa yang telah kami bincangkan, apa yang telah kami bahaskan sebentar tadi, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat faham dan dapat amalkanlah, termasuk Emil sekali dapat amalkan dalam bacaan seharian insya-Allah. Yang tahu insya-Allah lebih ingat, yang tak tahu jadi tahu insya-Allah. Itulah antara kelebihan mengaji lah insya-Allah. Yang tak mengaji kekal dalam tak tahu, sebab dia tak mengaji macam mana dia nak tahu kan. Tu baik. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan kita masing-masing. Baik, terima kasih kepada Amy kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk berada dalam majlis ilmu online lah, online. Jadi sekali itu dulu saya sudahi live kita pada pagi ini. Yang lepas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi